Alibaba yang dipersembahkan oleh Lau Bitian merupakan seorang lelaki miskin tetapi berhati mulia. Dia jujur, tidak tamak dan sentiasa bersyukur dengan rezeki yang sedikit. Walaupun menemui harta karun, dia hanya mengambil secukupnya untuk keperluan keluarga. Selain itu, dia juga bersikap baik hati terhadap orang lain, termasuk pembantu rumahnya. Ketua pengamun yang dipersembahkan oleh Tili Kain merupakan seorang yang licik, kejam dan pendendam. Dia tidak teragak-agak membunuh sesiapa yang mengganggu harta mereka. Dia juga pandai menyamar dan merancang strategi, tetapi akhirnya tewas karena terlalu yakin dan tidak menyadari kecerdikan orang lain. Kasim Baba yang dipersembahkan oleh Ling Haobing ialah abang kepada Ali Baba. Dia seorang yang tamak, sombong, dan pentingkan diri sendiri. Walaupun sudah kaya, dia masih tidak puas hati apabila tahu adiknya memiliki sedikit harta. Sifat tamaknya menyebabkan dia lupa keselamatan diri dan akhirnya menerima pada. Nosia yang dipersembahkan oleh Li Yanzi ialah isteri Ali Baba. Dia merupakan seorang wanita penyayang dan penyabar. Walaupun hidup dalam kemiskinan, dia tetap setia bersama suaminya. Dia menyokong Ali Baba dalam apa jua keadaan dan bersikap rendah diri serta tidak tamak. Majina yang dipersembahkan oleh Boy Ching ialah seorang pembantu rumah. Dia juga merupakan seorang wanita yang berani, bijak dan setia. Dia sangat peka terhadap keadaan sekeliling dan cepat bertindak apabila menyadari bahaya. Keberaniannya menyelamatkan Ali Baba dan seluruh keluarganya. Dia juga menjadi contoh wanita cekal dan pintar. Sarjan yang dipersembahkan oleh Kremluk dan Momotaro-san yang dipersembahkan oleh Diriho. Penyamun-penyamun ini setia kepada ketua mereka dan sanggup melakukan jenayah demi harta. Mereka bersifat ganas, kurang berfikir panjang, dan menurut perintah ketua tanpa soal. Akhirnya, mereka semua terperangkap dan mati kerana kejahatan sendiri. Tukang jahit kasut yang dipersembahkan oleh Alphonse Chen. Dia adalah seorang tukang jahit yang menolong mayat Kasim Baba selepas dibunuh oleh ketua penyamun. Tauge yang dipersembahkan oleh Christy Liu. Dia adalah rakyat biasa yang berurusan dengan Ali Baba atau Kasim Baba di pasar. Dia boleh menggambarkan perbezaan layanan terhadap orang miskin dan orang kaya. Bersifat ramah atau kadang-kadang sinis, mengikut babak. Pencerita pertama yang dipersembahkan oleh Ismail. Pencerita kedua yang dipersembahkan oleh Oswinsia. Pencerita ketiga yang dipersembahkan oleh Jenny Su. Pencerita keempat yang dipersembahkan oleh Cindy Lau. Pencerita-pencerita ini bertugas untuk menyampaikan jalan cerita kepada penonton secara lisan. Mereka membantu penonton memahami latar belakang perkembangan dan pengakhiran cerita. Ali Baba hidup dalam kemiskinan bersama isterinya Nosha. Mereka sering meminta bantuan dari abang Ali Baba, Kasim Baba, untuk meminjam gadong, tetapi Kasim Baba adalah seorang yang sangat ketegun dan selalu merintahkan adiknya. Kasim Baba sering menggelor tentang ketidakmampuan Ali Baba dan menyebutnya sebagai seorang pemalas. Guys, panasnya hari ini, kayu atas, lautan atas. Mana masak kapas ya? Kantong muntah habis pergi rumah abang kau lah.
Hai Abang. Mari duduk. Nosha, kenapa datang rumah saya lagi? Abang tahukah rumah aku sudah habis makanan. Boleh saya minta sedikit kantong lagi? Apa hal panggil kali pinjam sama saya? Mana Alibaba? Kenapa tak mau panggil dia pergi cari kerja dapatkan duit? Tak boleh. Janganlah. Abang kudu asik kata aku menyusahkan. Tiap kali kita minta, dia thanking. Malulah ya. Kalau Abang malu, Abang carilah kerja tiap-tiap hari kayu api, tapi tepung masih sejuk. Ayah, kalau rezeki itu senang, sudah kaya lah aku. Tapi apa, aku esok coba menjual kayu api di pasar. Satu hari ketika Alibaba sedang mencari kayu api di hutan untuk menjual di pasar, dia melihat sekumpulan penyamun bergerak melalui hutan sambil membawa hasil rompakan. Alibaba bersembunyi di sebatang pokok dan menyaksikan ketua penyamun menyanyi mentera untuk membuka mulut kuah batu. Tapak kayu yang banyak. Ini tuh. Oi semua, berdiri lurus. Kita buka harta pintu sekarang. Manisong mate aji, maniseng. Jom masuk. Baik tuan. Apa benda yang itu macam lagu tidak siap. Tapi waktu terbekap. Kamu boleh tengok, ini harta kita. Jom kita keluar, kita cari harta lagi. Baik tuan. Rampung ise martilong. Setelah para penyamun meninggalkan gua, Alibaba turun mencuba mentara tersebut untuk membuka gua. Dia terkejut melihat gua itu penuh dengan harta dan barang kemas. Alibaba hanya mengambil satu peti berisi selingan emas, kemudian meninggalkan gua dengan cepat.
Yaneng song mata kaji manisin. Ya Allah, emas beliang, cincin besar macam telur itik. Oh iya, ambil satu peti je lah. Tak boleh tamat. Cukup bayar hutang. Rampung bisa mati long. Dengan wang emas yang ditemui, Alibaba meluaskan semua harta hutannya dengan hidup dalam keadaan mewah. Dia membeli barang-barang yang diperlukan dan tidak lagi hidup miskin. Kasim Baba mula merasa curiga terhadap kekayaan mendadak adiknya dan memujuk Alibaba untuk mendedahkan bagaimana dia memperoleh kekayaan tersebut. Rezeki Tuhan ya. Nasib baik kita sudah bayarkan hutang. Tapi janganlah bagi tahu siapa ya, termasuk apa aku. Janji abang tak buat benda haram. Kalau halal saya sokong. Bukan halam lah. Jom kita pergi pasar beli lauk. Alibaba akhirnya menceritakan rahsia gua dan mentara berbuka gua kepada Kasim Baba. Namun, dia sempat memberitahu mengenai pentera penutup dan keselamatan menghindari penyamun. Kasim Baba dengan sifat tamat berhala pergi ke gua untuk mencurubu harta tersebut tanpa mempedulikan peringatan adiknya. Selamat pagi Tuan. Mau beli apa Tuan? Oh, pakai toke. Saya mau 2 ekor lembu. Ali. Oh, lembu 2 ekor. Macam mana kamu dapat ni duit ah? Semalam pinjam kantong sama saya. Hari ni dapat beli lembu 2 ekor. Cepat aja. Macam mana dapatan duit berapa banyak ni? Oh, aku tanah bohong kan. Semalam aku jumpa gua. Gua? Ya, dalam tu ada harta banyak. Tapi ya, abang jangan tamak. Tamak? Mana ada tamak? Saya mau bahagia saja. Cepat aja. Macam mana buka tu buka pintu dia? Nah, macam ni bang. Nyaneng som napakadi mai sen. Nyangen song. Ulang lagi. Nyangen som Nyangen song. Napakadi mani sen. mani zeng. Saya ulang. Nyangen song matakaji ngani zeng. Ya. Oke, saya pergi sekarang. Abang. Saya baru nak aja. Bentara tutup tu. Abang. Wui. Kasim Baba tidak tahu mentera penutup dan terkunci di dalam gua. Ketika para penyamun pulang, mereka mendapati Kasim Baba dan menangkapnya. Setelah beberapa percobaan melengkakan mereka, ketua penyamun akhirnya membunuh Kasim Baba. Nyangen som masakaji mani zeng. Wah, kata bangnya. Saya ambil semua. Aduh, saya tak tahu mentera tutup. Ayah, habislah. Siapa berani serobot gua kami? Kau ingin kedai emas kah?
Diana tengok saja, pekan pun tak ada. Sarjan, mau taruh? Tahankan tangan dia. Aku nak bunuh dia. Baik, Tuan. Biarkan dia. Jom, kita keluar. Alibaba menyadari bahawa abangnya belum pulang, lalu pergi ke gua untuk mencari. Dia menemui mayat Kasim Papa dan membawanya pulang. Alibaba mengubah seorang tukang jahit kasut untuk menjahit mayat abangnya dan kemudian mengadakan upacara pengebumian. Abang, apa berlaku? Belum dari elok-elok dan dia tak sempurna. Ya, potongannya ni susah sikit. Tapi saya buat. Dia abang juga, walau keras kepala, kita kemudikan dia dengan hormat. Ketua penyamun sedar bahawa Alibaba menjadi kaya dan menargetnya rumahnya untuk dijadikan sasaran rompakan. Dia menyuruh tangan kanannya, Sarjan dan Momotaro-san untuk mencari rumah Alibaba. Oh, saya tahu sudah Alibaba jadi kaya sudah. Kamu dua orang pergi cari dia. Tanya orang kampung. Apa-apa cara pun mau cari dia punya. Baik, Tuan. Ketua penyamun menjadi sebagai penjual minyak dan penyamunnya bersembunyi di dalam tong minyak. Margina, khadam kepada Alibaba, mengetahui niat buruk para penyamun. Dia merancang untuk menggalakkan mereka. Dengan bantuan Aloya dan Norisha, Margina mendidih minyak panas dan mencurahkannya ke dalam tong minyak yang dipenuhi penyamun yang sedang bersembunyi. Semua penyamun mati dalam kejadian itu. Assalamualaikum. Saya penjual minyak punya. Apa beri aku bantu, Ban? Oh, kau boleh tengoklah saya menjual minyak punya. Weh, pindah keluar. Lama tak tahu ni. Saya Ali, dia orang menyeruk tanah tong. Kita jual minyak. Setelah kejadian itu, Margina menggalakkan ketua penyamun dengan menikamnya. Alibaba yang sangat berterima kasih kepada Margina membebaskan dan memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih kehidupan yang dia inginkan. Margina, kau bukan khadam lagi. Kau kehilangan rumah ini. Saya coba apa yang saya patut. Saya tak mahu ganjaran. Kau layak hidup bebas. Kalau nak buka warung, saya tolong modal. Saya buka warung, jual minyak goreng penyamun.